Salam sejahtera murid-murid. Video ini cikgu akan memperkenalkan sejarah tingkatan 1 bab 1, mengenali sejarah. Dalam bab ini, murid-murid akan mempelajari pengertian sejarah secara umum, iaitu erti sejarah dalam bahasa Melayu, Kamus Dewan dan juga bahasa Inggeris. Kemudiannya, murid-murid perlulah memahami erti sejarah mengikut pandangan sejarawan seperti Herodotus, E.H. Carr, Ibn Khaldun, Muhammad Yusuf Ibrahim dan Profesor Khoo Kay Kim. Pada bahagian ketiga, murid-murid perlu mengenali konsep masa silam dan luang dalam sejarah. Kemudiannya, murid-murid perlu pelajari sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, pentafsiran sejarah dan kepentingan mempelajari sejarah. Marilah kita pergi ke bahagian 1. Pada bahagian 1, murid-murid perlulah mengetahui erti sejarah dalam bahasa Melayu, iaitu berasal daripada perkataan Arab sejaratun. Kemudiannya, murid-murid kenalah tahu erti sejarah dalam Kamus Dewan dan bahasa Inggeris. Pada bahagian kedua, murid-murid haruslah mengetahui erti sejarah mengikut pandangan sejarawan, iaitu Herodotus. Herodotus menyatakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Sejarawan yang kedua mendefinisikan erti sejarah ialah E.H. Carr. E.H. Carr menyatakan sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya, iaitu suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Ibn Khaldun pula mendefinisikan sejarah, iaitu sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Profesor Khoo Kay Kim menyatakan sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Muhammad Yusuf Ibrahim ialah sejarawan tempatan yang mengkaji tentang ilmu dan disiplin sejarah. Beliau menyatakan, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Pada bahagian ini, murid-murid perlulah menghafal definisi sejarah mengikut setiap pandangan sejarawan. Pada bahagian ketiga, murid-murid perlu memahami masa silam dan luang dalam sejarah. Murid-murid perlulah mengetahui definisi bagi tekad, abad, alaf dan konsep masa mengikut zaman, iaitu sebelum Masehi dan Masehi. Ini merupakan garisan masa yang perlu murid-murid mengetahui dalam bahagian ini. Pada bahagian keempat, murid-murid kenalah mempelajari sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Biasanya sumber ini bersifat asli dan belum ditafsir. Sumber sekunder pula ialah bahan yang telah diolah dan diterbitkan, serta bahan yang disebar kepada umum. Pada bahagian ini, murid-murid kena memberikan contoh sumber primer dan sumber sekunder. Kemudiannya, murid-murid haruslah membezakan apakah artefak dan apakah bukan artefak. Apakah itu ensiklopedia dan apakah itu acap. Pada bahagian kelima, murid-murid perlu mengetahui penyelidikan dalam sejarah. Terdapatnya 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan untuk melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan
dan juga kaedah arkeologi. Pada bahagian ke-6, murid-murid perlu mengetahui tafsiran dalam sejarah. Apakah tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam sejarah menerangkan atau mengulaskan sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam sejarah amatlah penting kerana tafsiran menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Selain itu, tafsiran mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Tafsiran juga mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Murid-murid kena hafal dan faham kepentingan tafsiran dalam sejarah. Kemudiannya, murid-murid perlulah mengetahui kepentingan mempelajari sejarah. Mengapakah kita mesti mempelajari sejarah? Sejarah membolehkan kita mengenal asal-usul, membolehkan kita mengambil iktibar, memupuk patriotisme, mengukuhkan perpaduan, membangunkan negara dan bangsa, serta mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Inilah merupakan tajuk-tajuk dan isi kandungan dalam bab 1 sejarah tingkatan 1. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.